Sekarang ni tuan-tuan, bagaimana menjadi pentadbir masjid yang baik? Kita nak fokus kepada menjadi pentadbir, dan kita nak tengok dulu tuan-tuan, sebelum menjadi pentadbir yang baik, kita nak tengok dulu apa isu dia di masjid kita ni. Apa penyakit di masjid kita ni? Sebelum kita bagi ubat, kita nak kena tahu dulu penyakit apa. Sakit kepala ke? Lemah jantung ke? Darah tinggi? Kita nak kena pasti dulu. Kalau kita tak kenal pasti tuan-tuan, sakit lain, ubat lain, confirm tidak boleh selesai masalah. Jadi masalah dan isu masjid ni tuan-tuan, saya pecahkan beberapa segmen lah. Sekarang ni isu dalam pengurusan masjid, khususnya yang melibatkan jawatan kuasa. Baru-baru ni ada pemilihan kan, sebahagian daripada masjid yang terpilih lah, tuan-tuan pun dipilih. Ya, siapa yang memilih? Qariah yang memilih, jamaah yang memilih. Ya, tuan-tuan pun diberi amanah ya untuk menjaga, ya, menjaga dan mengurus masjid. Apakah antara isu yang ada sekarang ini tuan-tuan? Yang pertama tuan-tuan, tiada persefahaman di antara AJK. Tak ngam. Orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni, orang ni komplain dia begitu, semua orang lain semuanya tak kena, dia seorang aja yang kena. Ini antara isunya lah. Ya, ini antara isu. Maknanya apa? Maknanya fikrah tidak disatukan, kefahaman tidak disatukan, visi tidak disatukan, apatah lagi misi. Peranan kita tidak disatukan. Mengapa ini berlaku? Mungkin tidak faham peranan. Kita tidak faham peranan, sebab itu kita salah faham di antara satu sama lain. Sepatutnya perkara-perkara yang tak sepatutnya kita bersalah faham, kita salah faham, dia ambil masa, dia kita penat. Ya, kita penat. Itu antaranya. Yang kedua tuan-tuan, bila kita jadi AJK masjid tuan-tuan, kita dapati AJK kurang berjamaah tuan-tuan, tak berapa nak datang ke masjid. Sudahlah kurang berjamaah, tidak mesra jamaah. Itu dua perkara yang berbeza ya. Tidak kurang berjemaah maknanya apa? Jarang-jarang datang ke masjid. Tak nampak, kita tak cakap, kita tak jangkalah suruh datang setiap kali waktu. Memanglah tuan-tuan pun ada kerja, tetapi ada waktu-waktunya. Tak boleh tiap-tiap hari 4 hari saja, tak boleh 4 hari 3 hari, maknanya ada. Adalah suatu yang sangat janggal. Kita AJK masjid, kita tak nampak pun di masjid. Sangat janggal. Sangat janggal, sangat tidak kena, sangat tidak beramanah. Tuan-tuan suka ataupun tidak, banyak kali saya sebut. Bila mana kita dilantik menjadi jawatan kuasa masjid, dan kita menerima perlantikan itu, kita merupakan pemimpin masyarakat. Suka ataupun tidak. Bila kita dipilih menjadi pemimpin masyarakat, ada amanahnya, ada role modelnya, dan kita kena tunjuk contoh yang baik kepada jamaah. Ya, itu kurang berjamaah. Satu lagi tuan-tuan, tidak mesra jamaah. Kalau dalam konteks sekarang tuan-tuan, customer service. Tuan-tuan tahu customer service ya? Perkhidmatan pelanggan. Tuan-tuan, kita ni tuan-tuan menjadi orang kuat masjid, tuan-tuan suka ataupun tidak, kita dalam industri perkhidmatan. Kita memberi khidmat kepada jamaah. Jemaah ini merupakan pelanggan kita. Bagaimanakah kita nak meningkatkan khidmat kita kepada jamaah? Inilah yang kita katakan tidak mesra jamaah. Apa maksudnya? Sombong, angkuh, bercakap, tidak rendah diri, tak hormati orang. Ini semua perkara-perkara yang ada satu tajuk khas kita boleh bincang tentang mesra jamaah. Pengerusi baik, imam baik, jawatan kuasa baik, dan seluruh kaki tangan masjid yang kita maksudkan, ya, yang kita maksud. Yang ketiga, isu jawatan kuasa ni apa? Tumpuan pada aktiviti kuliah saja. Kita duduk konsentrik kuliah saja, kuliah maghrib, lepas kuliah, lepas kuliah. Bukan salah kuliah tuan-tuan. Peranan masjid bukan kuliah saja yang saya sebut tadi kan. Kuliah adalah sebahagian kecil daripada peranan masjid. Kita jangan konsentrik kepada kuliah itu saja. Ini antaranya. Jawatan kuasa cik nak kuliah saja. Bagus, kuliah ni bagus, bukan tak bagus.
Tapi tuan tahu ke tidak, kuliah-kuliah ni orang itu juga. Cuba-cuba tuan perhatikan. Orang yang sama, orang yang dia seronok kuliah, dia kuliah lah. Bagaimana orang yang belum lagi? Bagaimana orang yang tidak pijak lagi ke masjid dan surau? Ini kita nak kena fikir. Bagaimana nak mendekatkan hati mereka? Kuliah-kuliah ni tuan-tuan, pada orang yang suka kuliah dia seronok. Pada orang yang tak suka, duduk duduk sekejap, bila lah tu imam nak solat ni isyak dia, aku nak tu. Nampak? Dia tak seronok, dia tak suka. Jadi kita kena fikir bagaimanakah perkara ni dapat kita selesai. Yang keempat tuan-tuan, ada sebahagian daripada jawatan kuasa sudahlah tak mampu berkhidmat tetapi enggan berundur. Dia dah tak mampu dah nak buat. Dia dah tak minat, dah lama sangat dah menjadi jawatan kuasa ni. Tetapi dia tidak enggan berundur, duduk lagi atas jawatan kuasa tu. Orang yang macam ni tuan-tuan, tarik diri saja adalah lebih mulia untuk kita bagi kepada orang-orang yang baru. Bukan bermakna kalau kita tidak menjadi jawatan kuasa masjid itu kita tidak boleh memberi khidmat, bukan. Ini tidak, kita nak berebut jadi jawatan kuasa biar tak buat kerja pun. Ini satu anggapan yang salah. Sama ada kita jadi jawatan kuasa ataupun sama ada kita tak jadi jawatan kuasa, keikhlasan di hati kita itu diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kelima tuan-tuan, minda, mindset tak mampu berubah. Banyak kali tuan-tuan kita duk katalah, oh masjid aku ni masjid kampung, Selangor boleh lah, Kuala Lumpur boleh lah, masjid dia hebat-hebat. Ini pandangan. Ini satu mindset yang salah. Ya, mindset yang salah. Minda, mindset tak mampu. Sekarang ini tuan-tuan, kita nak ubah minda cara kita berfikir ni. Bukan faktor kampung ataupun bandar, bukan faktor itu. Kita nak ubah minda kita ni, ya. Kita nak ubah. Yang keenam tuan-tuan, kita jadi jawatan kuasa, kita dah syok dah ni, kita dah buat macam-macam dah ni. Kita dah berpuas hati dah. Kita syok, kita duk jaga dalam pagar masjid, kita duk jaga dalam pagar luar. Anak-anak muda ponteng sekolah, dadah, curi, maksiat. Dan ramai dah datang ke masjid, tapi ramai lagi yang belum datang. Bagaimana program kita? Untuk anak-anak, untuk remaja, untuk muslimat, apakah program-program untuk membangun mereka? Kita duk syok dah, kita buat program 2-3 program berjalan, kita dah syok. Ini pun satu hal juga. Cepat sangat berpuas hati. Kita cepat sangat berpuas hati. Ini pun satu hal juga, ya. Satu hal juga. Seterusnya apa isu lagi? Yang ketujuh, tidak sensitif dengan keadaan kemudahan prasarana masjid. Bilik air bocor, kita tak peduli. Siling bocor, kita tidak peduli. Kotor, kita tidak peduli. PA system tak berapa baik, kita tidak peduli. Maknanya apa? Maknanya kita tidak sensitif. Banyak kali tuan-tuan saya pergi ceramah di banyak tempat, ya Allah, PA system tak berapa nak dengar, imam baca pun tak berapa nak dengar, ataupun dengar bergaung dan sebagainya. Ini satu yang kita kena baiki segera. Kerana apa? Dalam menyampaikan mesej, sistem bunyi teknologi inilah yang kita mahu. Bendahari pegang duit tu ratus-ratus ribu, banyak, tetapi benda-benda yang diperlukan. Ini adalah sebahagian daripada kerja dakwah tuan-tuan. Kalau penyampaian kita tak boleh sampaikan dengan baik, maknanya dakwah kita tu terhalang. Kita duk jangan ingat ini saja. Jadi duit yang kita ada tuan-tuan, alhamdulillah, insya-Allah tuan-tuan, orang ramai orang pemurah. Bila pemurah, masjid gunakan duit itu untuk menaik tarafkan kemudahan-kemudahan. Untuk apa? Untuk keselesaan jamaah. Untuk kemudahan jamaah. Ya, bila orang selesa, dia rasa seronok, dia akan datang. Ya, itu maksudnya, ya. Kemudian yang seterusnya, yang ke-8 tuan-tuan, perancangan tidak dilaksanakan. Dah rancang dah ni, dah janji dah gini, tapi kita tak buat. Biru-biru tak buat. Kita tak fokus kepada benda. Kita fokus apa? Kita fokus benda yang lain. Orang komplain lah, orang itulah, orang ini, benda-benda yang lara, yang lari, misalignment daripada
apa yang kita tunjukkan, ya, apa yang kita tunjukkan. Ini adalah di antara isu-isu, ya, yang kita perhatikan, ya, kebanyakan jawatan kuasa. Seterusnya tuan-tuan, isu pegawai masjid. Siapa pegawai masjid ni? Imam, Bilal khususnya. Alhamdulillah, dalam ini pun ada beberapa orang imam, beberapa orang Bilal. Apa isu imam dan Bilal ni? Yang pertama, tidak memberi kerjasama dengan jawatan kuasa baru. Kan jawatan kuasa kan dah dipilih. Bila jawatan kuasa dah dipilih, wajib imam dan Bilal menunjukkan taat setia kepada pengurusan yang baru, perancangan yang baru. Dia kena ikut. Dia kena ikut. Ya, beri kerjasama. Yang kedua apa? Menghasut. Bukan hanya tak berapa ngam dengan pengurusan baru, tetapi dia menghasut anak karya. Jangan ikuti program masjid. Hanya datang solat saja, lepas tu balik. Ini pun satu hal juga ni. Dan kalau ini timbul, tuan-tuan, nawaitu kita tu sudah out of alignment. Keikhlasan kita tu sudah out of alignment. Nawaitu kita tu sudah out of alignment. Kalau kita ada unsur-unsur ini. Unsur-unsur ini ialah unsur-unsur hati. Untuk hati ini ketentuan dia berkait rapat dengan peribadi, tingkah laku, keikhlasan dan sebagainya. Benda-benda ikhlas ni benda-benda di dalam, tetapi perbuatan kita boleh nampak. Sebab itu tuan-tuan, imam dan Bilal hendaklah menyokong sepenuhnya pengurusan yang baru dilantik, yang sudah diamanahkan. Mesti bincang, mesti memanglah adalah apa perbezaan, bincang, tak ada masalah, bincang. Jangan ada unsur-unsur nak menghasut. Yang ketiga tuan-tuan, apa? Tidak melaksanakan amanah yang diberi. Imam dan Bilal tidak melaksanakan amanah. Amanah apa? Apa peranan imam? Apa peranan Bilal? Sudahkah tidak dia buat laksanakan amanah ini? Ini yang kita maksudkan. Apakah imam ni hanya mengimamkan solat saja? Lepas assalamualaikum, assalamualaikum cabut. Apakah itu peranan imam? Bagaimanakah kita nak meningkatkan kualiti imam? Bacaannya, suaranya, ayatnya, ya, tazkirahnya, mesra jamaahnya, ini semua peranan-peranan, ya, peranan-peranan yang kita kena fikirkan. Seterusnya tuan-tuan, isu mengenai masjid lagi. Tuan-tuan, kita masih dalam isu. Kita nak identify sekarang, kita nak mengenal pasti apakah masalah-masalah itu. Bila kita mengenal pasti, senanglah kita nak mencari solution, cara jalan penyelesaian. Yang pertama tuan, tumpuan kepada aktiviti kuliah. Saya dah sebut tadi. Ya, banyak masjid, inilah main activity, core business. Semuanya kuliah. Bukan tak betul, bagus, bukan tak bagus, tetapi ada perseimbangan. Tengok peranan masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, politiking yang tebal dalam kuliah. Ini pun satu hal juga. Ya, yang memberi kuliah, ustaz-ustaz dan sebagainya, elakkan daripada politiking, ya. Tuan-tuan tahu, ya, perkataan politiking maknanya macam mana maknanya nak sebut, ya? Politik yang tebal. Kita ni tuan-tuan, kita duduk masjid, dia neutral sifatnya. Apa yang tuan-tuan faham itu masing-masing. Parti mana, grup mana, itu tuan-tuan punya. Sebab apa? Sebab kita nak tarik mad'u. Kita nak menarik orang. Kita nak buat dakwah kepada orang. Tapi kalau kita politiking dan tebal menyokong, tak kira lah parti mana, kumpulan mana, secara keterlaluan, dia akan membinasakan kerja-kerja dakwah. Kita nak panggil lagi orang yang belum memihak kepada kita, yang belum lagi bersama-sama dengan Islam, kita nak panggil mereka. Jadi kita bila duduk atas platform masjid, tuan-tuan, kena bersifat neutral. Sama ada nak sokong atau tak sokong, itu individu punya hal. Itu individu punya hal. Jadi elakkan, ya. Begitu juga penceramah-penceramah. Kalau di masjid As-Salam, masjid saya juga jelaskan. Saya jelaskan. Ya, di masjid As-Salam, siapa saja penceramah yang kita dapati tidak ikut cara yang kita sudah tetapkan, kita akan rehatkan dia. Saya tidak teragak-agak untuk merehatkan dia. Datang berceramah, hentam itu, hentam, kan hentam-hentam ni tidak manis, mengguris hati orang. Ini bukan kerja dakwah.
Hentam bagus, bukan tak bagus, tapi bukan di Masjid As-Salam. Mungkin di tempat-tempat lain. Ustaz yang saya sebut tadi, yang saya maksud bukan dia tidak bagus, dia bagus, tetapi tak sesuai dalam grup yang ini. Sebab apa? Masjid As-Salam membina budaya toleransi dan budaya perdamaian. Tagline Masjid As-Salam, tuan-tuan, masjid saya, tuan-tuan, masjid kami lah, bukan masjid saya. Saya diamanahkan untuk jadi nazir. Tagline dia ialah, tuan-tuan, bukan hanya pusat ibadah, pusat pengembangan budaya toleransi serta pengembangan budaya perdamaian. Maknanya apa? Maknanya kita nak bertoleransi, hormat menghormati, berbeza pandangan, berbeza pendapat, berbeza parti, tetapi kita ada keharmonian. Pusat perdamaian maknanya apa? Maknanya bila ada sedikit sebanyak pertelingkahan, salah faham dan sebagainya, terus kita berdamai. Tidak ada berpuak-puak, puak ini, puak ini, puak ini. Saya menjadi nazir bukan nazir untuk orang PAS. Saya menjadi nazir bukan untuk nazir orang PKR. Saya menjadi nazir bukan nazir untuk orang UMNO, tetapi saya menjadi nazir untuk muslimin dan muslimah, termasuklah Cina, India dan sebagainya. Ini kena jelas. Kalau kita mula memihak, mana mungkin kita nak tarik orang-orang yang belum lagi mesra dengan masjid ni. Belum lagi ya tuan-tuan. Saya tahu benda ini bukan senang, mulut senang nak cakap. Bila sampai titik di situ, kita tidak boleh nak membezakan bagaimanakah aku nak duduk sebelah mana. Ini kena gunalah kebijaksanaan yang ada, ya. Pastikan tuan-tuan, apa saja kita buat, kita ni sebenarnya tuan-tuan nak membangun modal insan, kan? Pengerusi baik, imam, bilal, cleaner, tukang kebun dan sebagainya. Kita ni nak membangun modal insan, tuan-tuan. Modal insan ni siapa? Manusia. Manusia ni siapa? Kita lah. Kita, anak kita, isteri kita, jiran dan sebagainya. Kita nak membangun mereka ini. Itu peranan kita. Bagaimana kita nak membangunkan? Kalau imam, peranan imam lah. Kalau pengerusi, dia melaksanakan tugas sebagai pengerusi dengan mengikut kapasiti masing-masing. Yang ketiga tuan-tuan, pendekatan penceramah agak kasar, setengah-setengahnya lah, agak kasar, ya, agak kasar. Ada orang yang tersentuh hati, ya, penceramah ni dia main hentam, dia pukul borong saja, tak boleh tuan-tuan. Yang berdakwah ni, kalau mengikut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah yang sangat mesra jamaah, humble, ya, tidak menuduh, tidak mengatakan orang dan sebagainya, ya. Ini budaya-budaya ini kita kena kembangkan. Yang keempat tuan-tuan, tiada program khusus untuk muslimah dan remaja masjid itu tuan-tuan. Oleh kerana banyak sangat program kuliah ni, tak ada program khusus untuk program muslimah. Ada ke tak ada? Belia ada ke tak ada? Remaja ada ke tak ada? Kita tak ada, ya. Ini antara isunya lagi. Yang kelima tuan-tuan, tiada plan perancangan tahunan. Banyak kali ad hoc, kita tak bincang. Patutnya tuan-tuan, setahun tu kita dah tahu Ramadannya bila, Nuzul Quran bila, Maulidur Rasul, kita dah tahu kan. Kita dah boleh rancang awal-awal. Banyak benda-benda yang kita dah boleh rancang lebih awal, ya. Jadi kita nak kena adakanlah plan rancangan tahunan, ya. Dan yang keenam tuan-tuan, biro-biro tidak berfungsi. Kita ada biro muslimah, biro belia, biro kebajikan, biro pendidikan, biro dakwah dan banyak lagi lah biro-biro yang lain tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Ketua bironya mana? Perancangannya mana? Jawatan kuasanya mana? Tidak ada. Ya, tidak ada, ya. Seterusnya tuan-tuan, isu lagi tuan-tuan, isu mengenai masjid secara keseluruhannya ialah pengurusan tidak cekap. Pengurusan tidak cekap bermula daripada pengerusi, setiausaha, bendahari dan sebagainya. Respon time, masa untuk mengambil tindakan sesuatu isu dalam masyarakat, bagaimanakah kita nak menyelesaikan masalah, ya, tak cekap, ya. Yang kedua apa? Kepimpinan yang lemah. Dia ada hubung kait ni tuan-tuan.
Pengurusan tidak cekak dengan kepimpinan yang lemah. Siapa yang lemah? Pengerusi lemah. Setiausaha lemah, bendahari lemah. Bila lemah ini, lemahlah yang lain-lain. Begitu juga dengan biro-biro, lemah. Ya. Yang ketiga apa? Tidak mesra jamaah. Saya dah sebut tadi tuan-tuan. Tidak mesra jamaah. Pengerusi baik, imam baik, Bilal baik, ya, tidak ada persaudaraan, tidak ada kemesraan, tidak ada penghormatan dan sebagainya. Belum ada, bukan saya kata tidak ada, belum ada, masih lagi lot of room for improvement. Banyak lagi masa, banyak lagi ruang yang kita boleh perbaiki. Yang keempat, AJK ada kepentingan. Tuan-tuan, saya sebut banyak kali tuan-tuan, kita menjadi jawatan kuasa masjid. Bila mana kita ada kepentingan, confirm masjid tidak boleh, tidak betul membangun. Kita ada kepentingan menjadi pengerusi, kita ada kepentingan menjadi imam, kita ada kepentingan bendahari, setiausaha dan sebagainya. Bila mana kita ada kepentingan di dalam masjid, itu confirm masjid itu tidak boleh membangun. Ya, sudah terbukti tuan-tuan. Ya, sebab itu kita kena letak ke tepi kepentingan-kepentingan ni. Kita kena letak ke tepi, ya. Yang kelima tuan-tuan, pengurusan kewangan tidak cekap. Pengurusan kewangan tidak profesional. Berapa beli, jumlah beli, macam mana approvalnya, ada ke tidak dokumennya, direkodkan ke tidak. Jadi benda-benda perkara inilah yang perlu kita sesuaikan, ya. Yang keenam tuan-tuan, kemudahan terhad. Banyak kali kita tengok, ya, masjid-masjid kita ni kemudahan terhad. Nah, kita hanya ada dewan solat, mesyuarat pun tak ada. Mesyuarat bersela. Mesyuarat jawatan kuasa masjid bersela. Tuan-tuan tahulah kalau mesyuarat bersela ni serius ke tak serius. Agak-agak benda yang kita buat dalam bentuk bersela ni tuan-tuan, serius ke tak serius? Cuba tuan-tuan fikir. Kalau serius macam mana? Duduk atas kursi, ada minitnya, ada air dan sebagainya lah. Ya. Jadi kalau kita mesyuarat bersela ni tuan-tuan, sambil lewa. Mesyuarat sambil lewa. Cakap-cakap, minum-minum, sembang-sembang. Agak-agak nak menjadi pentadbir yang baik. Agak-agak boleh kita menjadi pemimpin yang baik. Agak-agak kita boleh menguruskan masjid yang baik. Ini tuan-tuan, bukan kelemahan tuan-tuan, kelemahan perancangan. Tak kiralah siapa-siapa yang merancang nak buat masjid dulu. Orang yang bertanggungjawab nak buat masjid dulu tuan-tuan, dia tak boleh fikir ke masjid yang besar ni tuan-tuan mesti ada orang yang mengurusnya. Bila mengurusnya, adalah tempat nak mesyuarat, nak bincang, nak fikir bagaimana nak buat, bukan duduk bersela. Duit ribu-ribu bendahari pegang, mesyuarat duduk bersela, adalah satu yang sangat malang. Tuan-tuan ada satu syarikat, duit banyak, mesyuarat tuan-tuan bersela. Agak-agak saya cuba jawab, tengok. Tuan-tuan ada syarikat besar ni, mesyuarat dia bersela. Tetamu datang duduk bersela je. Agak-agak macam ni ke kita nak uruskan masjid? Kalau bisnes kita confirm, kita tidak akan uruskan cara ni kan? Confirm. Tapi oleh kerana masjid bukan aku punya, duduklah bersela je lah. Ini pun apa yang saya nak bagi tahu ni tuan-tuan, lemahnya perancangan. Lemahnya perancangan. Siapa yang lemah? Orang yang merancang. Siapa yang merancang? Pemimpin. Siapa yang pilih pemimpin?